Tahun lepas 2019, ASB telah mengumumkan dividen pulangan yang paling rendah dalam sejarah ASB, iaitu 5.5%. Tidak pernah dalam sejarah ASB mereka bagi yang begitu rendah sekali. Jadi banyak pelabur tanya I, Mr. Money, patutkah I cancel saya punya ASB financing? Patut tak I batalkannya? Ataupun mereka pun ada yang tanya, Mr. Money, sebenarnya I nak ambil ASB financing pada tahun ini, tapi lepas tengok 2019 punya pulangan, I takut I tak nak ambil ASB financing. Jadi masihkah ASB financing berbaloi pada tahun ini 2020? So dalam episod ini I akan tunjukkan kamu kiraan adakah ASB financing masih berbaloi pada tahun ini 2020. Faizal mengambil ASB financing sebanyak 200,000. Faizal boleh dapat kadar pinjaman serendah 4.7%. Bayaran bulanannya sebanyak RM1,037 sebulan. Jadi, adakah masih berbaloi kalau pulangan ASB kekal pada 5.5% setiap tahun? Boleh tak Faizal untung dalam pelaburan ini? Mari kita berkaji bersama. Katakan tahun ini 2020, bulan Januari, baki hutang bank adalah 200,000 dan baki dalam akaun ASB Faizal ada sebanyak 200,000. Selepas setahun, Faizal telah membayar ansuran sebanyak RM12,447.36. Pada akhir tahun 2020, kalau pulangan ASB masih lagi rendah seperti tahun sebelum, iaitu 5.5%, Faizal akan dapat sebanyak RM10,083.34. Pada tahun seterusnya, 2021, baki hutang bank akan berkurang kepada RM196,886 selepas bayaran ansuran bulanan selama setahun. Baki akaun ASB akan bertambah kepada RM210,083. Ini kerana bertambah dengan pulangan pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2021, Faizal telah keluarkan modal sebanyak RM24,894 dalam bentuk ansuran bulanan. Pulangan ASB kekal pada 5.5%. Dengan ini, pulangan yang Faizal akan dapat adalah RM11,508.37. Dan senario ini berulang selama 5 tahun sehingga tahun 2025. Dan pada Januari tahun 2025, baki hutang ASB financing hanyalah tinggal RM182,861 dan baki akaun ASB Faizal ada sebanyak RM260,026. Sekarang, Faizal nak batalkan ASB financing dia. ASB akan menjualkan unit-unit dalam akaun ASB Faizal dan bayar balik hutang ASB financing. Faizal boleh dapat RM77,164.47. Selama 5 tahun ini, modal yang dikeluarkan oleh Faizal adalah sebanyak RM62,236.80. Maka keuntungan Faizal sebanyak RM14,927. Adakah ini berbaloi? Mari kita compare dengan pelaburan yang lain. Kalau Faizal melabur jumlah yang sama dalam fixed deposit dengan kadar pulangan 4%, selepas 5 tahun, Faizal akan dapat RM70,115. Keuntungan Faizal adalah RM7,878. Bolehkah kami nampak pelaburan ASB dengan cara ASB financing dapat pulangan yang lebih tinggi? Tapi kalau Faizal tidak mengambil ASB financing dan melabur jumlah yang sama ke dalam ASB, iaitu sebanyak RM1,037 sebulan, berapa pulangan yang Faizal boleh dapat selepas 5 tahun dengan kadar 5.5% setahun? Akaun ASB Faizal akan ada RM67,845. Maka kami boleh nampak pelaburan secara ASB financing masih boleh dapat pulangan yang lebih tinggi. Jadi, apakah pendapat anda selepas tengok kiraan ini? Cara pelaburan mana yang kamu akan pilih? So, kamu telah nampak kiraan pelaburan ASB menggunakan ASB financing, dan kami juga membandingkannya dengan fixed deposit
dan juga kalau melabur dalam ASB tanpa ASB financing. Jadi apa pendapat anda? Adakah kamu rasa masih berbaloi untuk invest dalam ASB financing pada tahun ini? Pendapat saya sendiri adalah macam ini. Kalau ASB financing kamu boleh dapat kadar yang kurang daripada 5%, I rasa ia memang masih lagi berbaloi. Tapi kalau kadar ASB financing yang kamu dapat tu lebih daripada 5%, mungkin kamu perlu berfikir sikit. Jadi bagi orang yang sudah ada ASB financing, saya akan menasihatkan kamu pergi tengok balik kontrak kamu dan cek kalau kadar pembiayaan ASB financing kamu berapa. Adakah dia lebih daripada 5% atau kurang daripada 5%? Kalau kadar peminjaman ASB financing kamu lebih daripada 5% sekarang, saya rasa kamu patut pergi jumpa pegawai bank dan bincang dengan dia, tengok apa yang boleh kamu buat untuk turunkan kadar peminjaman tu. Tapi kalau kadar peminjaman kamu memang kurang daripada 5%, then memang okey.